Halo Malaysia, terima kasih kerana sudah menonton video ini. Sebelum kita bermula, sila pertimbangkan untuk tekan butang subscribe, like dan share. Berita perkembangan politik semasa dalam negara, perkembangan negara dan semuanya ada di dalam channel ini. Terima kasih kerana sudah menonton. Hai halo Malaysia, terima kasih kerana masih tersetia berada di dalam channel Elvino ISTV. Bagi anda yang baru pertama kali hadir di dalam channel ini, jangan lupa untuk tekan butang subscribe serta aktifkan juga lonceng notifikasi supaya anda tidak ketinggalan dengan perkongsian-perkongsian daripada channel ini berkaitan dengan perkongsian berita-berita terkini dan juga perkongsian berita-berita politik dalam negara. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, hari ini admin ingin mengongsikan satu artikel yang dipetik daripada beritaharian.com. Najib dan Arul Kandasamy bebas tuduhan meminda laporan audit 1MDB. Mahkamah Tinggi sebentar tadi membebaskan Datuk Seri Najib Razak dan bekas Ketua Pegawai Eksekutif 1MDB Arul Kandasamy daripada tuduhan meminda laporan pengauditan akhir One Malaysia Development Berhad 1MDB. Hakim Muhammad Zaini Mazlan yang kini Hakim Mahkamah Rayuan membuat keputusan itu di akhir kes pendakwaan selepas mendapati pendakwaan tidak berjaya membuktikan kes prima facie terhadap Najib dan Arul Kandasamy. Sementara itu, Mahkamah membebaskan Arul Kanda daripada tuduhan bersubahat dengan Najib melakukan pindaan itu selepas memberikannya sijil indemnity pengecualian liability undang-undang kerana keterangan yang berikan selaku saksi pendakwaan pada Ogos tahun lalu adalah benar dan menyeluruh. Najib didakwa pada 12 Disember 2018 menggunakan kedudukannya untuk mengarahkan pindaan dilakukan terhadap laporan pengauditan akhir 1MDB sebelum dibentangkan kepada jawatan kuasa kira-kira wang negara BAC untuk mengelakkan sebarang tindakan diambil terhadapnya. Arul Kandasamy pula didakwa bersubahat dengan Najib dalam membuat pindaan berkenaan bagi melindunginya daripada tindakan tata tertib sivil atau jenayah berkenaan 1MDB. Kedua-dua mereka didakwa mengikut Seksyen 23-1 dan 24-1 Akta SPRM yang memperuntukkan hukuman penjara maksimum 20 tahun dan denda 5 kali ganda nilai suapan atau RM10.000 mengikut mana-mana lebih tinggi jika sabit kesalahan. Satu lagi berita yang berkaitan dengannya dipetik daripada Cosmo.com. Mahkamah Arul dan Najib Najib dan Arul Kandasamy lepas bebas bertuduhan laporan audit 1MDB. Bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak dan bekas Ketua Pegawai Eksekutif CEO 1MDB One Malaysia Development Berhad Arul Kandasamy dilepas dan dibebaskan oleh Mahkamah Tinggi di sini atas pertuduhan meminda laporan audit 1MDB 7 tahun lalu. Hakim Muhammad Zaini Mazlan yang kini Hakim Mahkamah Rayuan di Putrajaya memutuskan demikian selepas mendapati pihak pendakwaan gagal membuktikan kes prima facie terhadap kedua-dua tertuduh. Sebelum ini, pendakwaan dikendalikan oleh Timbalan Pendakwa Raya Kanan, Datuk Seri Gopal Sri Ram, namun bekas Hakim Mahkamah Persekutuan berusia 79 tahun ini meninggal dunia pada 29 Januari lalu. Pihak pembelaan pula oleh Peguam Tan Sri Syafiee Abdullah bagi pihak Najib, sementara Datuk N. Sivanaden untuk Arul Kandasamy. Untuk rekod pendakwaan menutup kesnya pada 7 September tahun lalu selepas memanggil 16 saksi bagi memberi keterangan dalam perbicaraan berlangsung selama 43 hari bermula hari pertama pembukaan pembicaraan kes pada 18 November 2019. Bagaimanapun, pada 24 Jun tahun lalu, Mahkamah membenarkan permohonan pendakwaan untuk memanggil Arul Kandasamy sebagai saksi bagi memberikan keterangan terhadap Najib mengikut Seksyen 63 Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM. Antara saksi utama dipanggil memberikan keterangan ialah bekas Ketua Setiausaha Negara KSN
Allahyarham Tan Sri Dr. Ali Hamzah, bekas Ketua Audit Negara Tan Sri Amrin Buang, dan Tan Sri Dr. Madinah Muhammad. Mengikut pertuduhan, Najib dan Arul Kanda Kandasamy didakwa buat kali pertama di Mahkamah Seksyen di sini pada 12 Desember 2018. Kemudian, pada 14 Mac 2019, kes itu dipindahkan ke Mahkamah Tinggi di sini untuk dibicarakan di hadapan Hakim Muhammad Zaini. Mengikut pertuduhan, Najib selaku Perdana Menteri dan Menteri Keuangan ketika itu didakwa telah menggunakan kedudukannya untuk mendapatkan suapan bagi dirinya, yaitu perlindungan daripada tindakan sivil atau jenayah berkaitan peranannya di dalam perjalanan syarikat. Maafkan saya, di dalam perjalanan operasi syarikat 1MDB. Ahli Parlimen Pekan itu didakwa mengarahkan laporan pengauditan 1MDB yang telah dimuktamadkan oleh Ketua Audit Negara dipindah sebelum laporan berkenaan dimuktamadkan semula dan dibentangkan kepada jawatan kuasa kira-kira wang negara PSC yang mana Najib secara langsung mempunyai kepentingan. Kesalahan itu didakwa dilakukan di Kompleks Jabatan Perdana Menteri, Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan Wilayah Persekutuan Putrajaya antara 22 dan 26 Februari 2016. Pertuduhan itu adalah mengikut Seksyen 23-1 Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009 yang memperuntukkan hukuman penjara maksimum sehingga 20 tahun dan denda tidak kurang daripada 5 kali nilai suapan atau RM10.000 mengikut mana-mana yang lebih tinggi jika sabit kesalahan. Arul Kanda Kandasamy pula didakwa bersubhat dengan Najib dalam memindah laporan berkenaan bagi melindungi kes Perdana Menteri itu daripada dikenakan tindakan tata tertib sivil atau jenayah berkaitan dengan One Malaysia Development Berhad 1MDB. Kesalahan itu didakwa dilakukan di tempat dan masa yang sama mengikut Seksyen 28-1-C Akta SPRM 2009 dibaca bersama Seksyen 23-1 dan 24-1 Akta sama yang memperuntukkan hukuman sama jika sabit kesalahan. Satu lagi berita terakhir dipetik daripada Utusan Malaysia yang mengatakan Mahkamah Tinggi di sini sebentar tadi membebaskan bekas Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Najib Razak dan bekas Ketua Pegawai Eksekutif CEO 1MDB Arul Kanda Kandasamy daripada pertuduhan mengubah laporan akhir audit One Malaysia Development Berhad 1MDB bagi mengelakkan tindakan undang-undang. Hakim Muhammad Zaini Mazlan memutuskan demikian selepas mendapati pihak pendakwaan gagal membuktikan prima facie dalam kes berkenaan. Tuan-tuan dan puan-puan, itu saja perkongsian berita untuk hari ini. Anda boleh membuat research sendiri mengikut artikel yang saya sudah kongsikan di ruangan description. Anda boleh tekan link itu jika Anda ingin membuat pembacaan sendiri. Sekian saja perkongsian untuk hari ini. Kita jumpa lagi di video yang seterusnya. Bye-bye. Terima kasih kerana sudah menonton.